إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلم جميع أرواح المسلمين وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. Teman sekali yang saya hormati Abang Nasir gitu ya, dan yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan yang Allah tentukan kepada kita, satu ketentuan yang baik, iaitu kita boleh berbuat ketaatan dan kebaikan, yang mana sekarang kita berada dalam zaman yang akhir, iaitu zaman fitnah. Dan tatkala ini yang paling kita khawatirkan adalah iman dan Islam kita, yang mana Sayyidina Rasul pernah menyatakan kepada kita saat akhir zaman dan zaman fitnah ini, umat Islam ini ramai, tetapi kegerunan pada orang-orang kafir ini telah hilang. Kenapakah tidak ada kegerunan pada orang Islam? Di antara salah satu sebabnya adalah apabila iman dan Islam yang ada pada diri orang Islam itu telah mula pudar, maka kekuatan umat Islam ini bukan dengan kekuatan tubuh badan yang sasa, tidak. Kekuatan umat Islam ini bukan daripada segi teknikal, tapi kekuatan umat Islam ini daripada segi kerohanian, spiritual. Sebab itu apabila rohani manusia dan umat ini telah mula kurang dan terus kurang, ketika itu tidak ada kegerunan dalam hati orang-orang kafir. Walaupun umat Islam bilangannya banyak, Nabi ibarahkan seperti mana buih di laut. Maka buih ini dia tidak ada fungsinya. Dia terlalu rapuh. Walaupun banyak, tetapi dia rapuh. Sekali dihempas oleh ombak, maka dia akan hilang. Lalu dia akan berkumpul balik. Begitulah keadaan umat Islam akhir zaman. Sehingga kan apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah, yatruku minal Islam illa ismuhu wala yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Islam cuma nama sahaja. Maka kita boleh bangga dengan nama kita. Tetapi agama yang ada pada kita semakin lama semakin mula kurang, mula hilang, mula pudar. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh bermujahadah di dalam untuk kita membina agama, khususnya dalam diri kita, keluarga kita. Ini asasnya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita kena bina semula. Bina dan terus bina. Kita jangan melihat kepada harta pusaka yang telah lama ditinggalkan. Rumah harta pusaka ni kalau dah lama dia geput. Begitulah keadaan agama kita. Kerana kita melihat kepada salah silah, tetapi kita lupa membina semula, memperbaiki, mengislahkan.
iman dan agama yang ada dalam diri kita, menyebabkan dia makin reput dan reput. Sebab kita takut tatkala ia reput itu kita gagal menghadapi fitnah yang datang di sekeliling kita. Khususnya adalah fitnah Dajjal itu sendiri. Ketika iman kita mula reput dan terus reput, begitulah rumah, harta pusaka, rumah pusaka yang ditinggalkan puluhan tahun. Jika kita tidak bina balik, dia akan mula reput dan terus reput. Dan tak mungkin kita boleh duduk di dalam rumah yang hampir reput. Sebab itu, kita kena memperbaiki dan terus memperbaiki. Inilah yang dikatakan mujahadah. Kerana syurga ini susah. Sebab itu, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang benar-benar, orang yang telah mengikrar, mensaksikan, mengakui bahawa Tuhan mereka adalah Allah, maka hendaklah istiqamah. Maka istiqamah ini satu perkara yang agak susah. Satu istiqamah adalah perkara yang sangat payah. Istiqamah kita mengekalkan dalam jalan, kita mengekalkan iman dan Islam. Walaupun fitnah yang datang di sekeliling kita. Fitnah ini, kata ulama, ia datang berbentuk manusia, berbentuk makhluk di sekeliling kita. Sehingga kan makhluk ini mengajak kita supaya meruntuhkan binaan yang sedia ada. Mereka bukan usaha untuk membantu membina akan bangunan yang kita telah bina, iaitu bangunan iman dan Islam. Tetapi pada akhir zaman, masyarakat di sekeliling kita, mereka cuba untuk meruntuhkan binaan yang sedia ada. Sebab itu fitnah ataupun dugaan dan ujian dalam kita untuk mengkukuhkan iman dan Islam adalah orang di sekeliling kita. Ini adalah fitrah. Ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Allah, keluarga yang terdekat Sayyidina Rasul tidak membantu Nabi. Mereka tidak membantu Nabi. Tetapi orang yang lain di luar daripada keluarga Nabi ini membantu Nabi. Kita lihat orang-orang Mekah tidak membantu Nabi. Tetapi yang membukakan tangan mereka adalah orang-orang Madinah. Kerana atas rasa kasih mereka kepada Allah dan Rasul. Sebab itu istiqamah ini perlulah kita cari, kita usaha agar kita tidak jatuh pada akhir perjalanannya. Sebab ini seperti mana doa Nabi Allah Ibrahim, kalau tak silap saya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab itu kita tak boleh tenang selagilah akhir hayat kita ini berada dalam husnul khatimah. Kita tak akan boleh tenang. Sebab kita tidak tahu takdir kita. Tetapi kita mengharap takdir yang baik. Ini sifat kehambaan. Kita mengharap takdir yang baik. Tetapi tak ada seorang pun yang tahu akan takdirnya. Di hujung akhir hayat dia. Di hujung akhir hayat dia, tak ada siapa pun yang tahu akan takdir kehidupannya. Sebab itu, antara yang menjadi ujian dan fitnah atas kita, iaitu dunia. Manusia boleh jual iman mereka dan agama mereka dengan kertas-kertas, nilai kertas dengan tidak ada nilai pada sisi Allah. Mereka sanggup guna, mereka sanggup jual agama, mereka sanggup meninggalkan agama atas sebab nilai kertas-kertas yang tidak ada nilai pun pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata ulama, yang menjadi ujian atas kita adalah nafsu kita sendiri. Nafsu ini yang sentiasa dia memberontak untuk kita jadi lebih baik. Kita rasa kita dah amal Islam sepenuhnya. Benarkah kita telah beramal dengan Islam sepenuhnya? Benarkah kita telah mempercayai 100% akan rukun iman yang wajib kita percayai dan wajib kita imankan? Yang ini selalu kita kena muhasabah. Benarkah kita benar-benar percaya kepada Allah 100%? Benarkah kita percaya kepada Sayyidina Rasul dan sekalian para anbiya 100%? Benarkah kita percaya kepada akhirat, percaya kepada Quran, malaikat? Kita percaya sungguh-sungguh dengan dan kita redha dengan qada dan qadar Allah. Sebab itu
kita kena muhasabah supaya kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita tidak diuji dengan iman dan Islam kita, seperti di mana diuji sahabat-sahabat diuji oleh Allah. Para anbiya diuji oleh Allah. Kita di dalam beramal dengan Islam dan menyebarkan Islam ini, kita tak sampailah orang baling kita dengan batu, tak sampai kita diugut, tak ada apa-apa pun ujian yang hebat ke atas kita. Tidak ada apa-apa kesusahan yang kita diuji oleh Allah supaya iman dan Islam kita ini semakin kuat dan semakin kuat. Ujian itu. Kalau kita lihat, sahabat diuji dengan hebatnya sehingga mereka dengan ujian itu menjadi lebih yakin dengan Allah. Kita lihat para anbiya, mereka lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanannya yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka ujian ini sebenarnya adalah satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lalai. Sebab itu orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang beriman sentiasa nampak, ya Allah, apa yang telah Engkau takdirkan, apa yang telah Engkau cipta, dan ini Engkau telah takdirkan. Tak ada satu pun yang sia-sia. Tak ada satu pun yang tidak baik pada sisi Engkau, ya Allah. Sebab itu, kita apabila memandang dengan mata hati dan memandang dengan iman, kita akan dapat melihat sekaliap apa yang ditakdirkan oleh Allah, tak ada satu pun yang tidak baik. Walaupun rupa takdir itu rupa yang tidak baik. Saya bagi contoh, sakit. Orang kata sakit tak baik. Sebenarnya sakit satu kebaikan dan rahmat. Sebab apa? Sebab apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang sakit ini setiap hari diampunkan dosanya 100 kali dan dikurniakan rahmat atasnya 100 rahmat. Kenapa kita sakit? Satu hari orang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika itu umur Imam Asy-Syafi'i adalah umur tua, 60 lebih, hampir kepada 70. Wahai Syekh, kenapakah engkau boleh melompat-lompat seperti mana orang-orang muda? Apa jawapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Kerana ketika muda aku tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Maka kita ketahui diri kita ini, ketika umur kita semakin berumur, kita mula sakit. Ada orang yang belum berumur lagi, masih dalam golongan orang yang muda pada pandangan ulama-ulama, iaitu seperti mana pandangan Ibn Hajar yang dikatakan syabun dan rajulun, itu orang yang di bawah umur 40 tahun. Makna sebelum mencapai umur 40 tahun, kata Imam Ibn Hajar, maka itulah golongan pemuda. Sebab itu, maka apa yang Allah takdirkan kepada kita, tidak ada satu perkara pun yang tidak baik pada sisi Allah. Kerana apa? Supaya kita ini dapat kembali kepada Allah, kita dapat balik dengan Allah, dan supaya kita ini tidak ego apa yang ada pada kita. Setinggi mana pun kita pergi, sealim mana pun kita pergi, sehebat mana pun kedudukan kita, kita tidak boleh melampaui akan tempat kehambaan. Alim macam mana kita? Kita tetap hamba Allah. Kaya macam mana kita? Kita tetap hamba Allah. Ya. Tinggi mana pangkat kita? Kita tetap hamba Allah. Akhirnya, orang akan campak kita dalam liang lahat yang tak ada satu tempat pun yang bagus di dalamnya. Hebat mana kita? Orang alim duduk dalam liang. Orang yang ada pangkat, masa umurnya sibuk dan sombong dengan pangkatnya, tetap Allah campak dalam liang. Tetap tempat kembali kita dalam liang. Kaya manalah kita dan kita sombong dengan kekayaan kita, tetap campak dalam liang. Dan orang yang ada ilmu, sehebat mana ilmunya, petah dan fasih perkataannya, tetap balik di dalam liang. Dia tidak duduk di luar, tetap masuk ke dalam bumi. Baik itu kata orang tua, asal balik asil. Asal kejadian kita daripada tanah, dan kita balik juga kembali menjadi tanah. Sebab itu, tak semua orang badan dia hancur. Orang yang dimuliakan oleh Allah, badan dia tidak hancur dan tubuhnya tidak hancur. Ini kenyataan. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya tak hancur sampai sekarang. Dan apa yang kita lihat, ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika berlakunya banjir di Maqamul Uhud dan syuhada Uhud, maka timbul beberapa tubuh-tubuh di maqam syuhada Uhud.
Dan ketika orang yang menjaga maqam syuhada Uhud ini ingin membaiki akan maqam syuhada Uhud, ketika itu mereka melihat satu tubuh yang masih baik dan masih ada kesan darah itu pada jubahnya. Dan mereka menyangkakan kerana itulah dia, seperti mana tanda-tanda yang ada pada tubuhnya. Mereka mengatakan, inilah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah. Maka mana pilihan kita? Apakah kita ingin menjadi orang yang mulia di atas tanah dan akhirnya kita dihinakan oleh Allah di dalam tanah? Kita nak kita hidup seperti mana orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kita nak kita mati selepas kematian kita itu di dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama berikan kita panduan, berikan kita garis panduan bagaimana dan siapakah golongan orang yang boleh istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa tandanya. Yang pertama kata ulama, iaitu mereka yang dapat menjaga iman mereka daripada diri mereka, pegangan mereka, amalan mereka daripada syirik yang jali dan syirik yang khafi. Istiqamah tuan-tuan. Syirik jali, syirik khafi. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Kita kena jaga diri kita semua. Jaga diri mereka, jaga diri kita dan jaga diri anak dan isteri kita. Jaga diri mereka, bimbing mereka. Supaya kita ini sentiasa berada di atas agama yang lurus. Kita jaga akidah kita. Kita jaga pegangan kita daripada syirik khafi, apa yang Allah sebut dalam suratul Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jaga supaya kita berbuat segala ibadat ini tidak ada kerana yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama-ulama dulu dia buat kata kunci tuan-tuan. Di dalam beribadah mereka buat kata kunci, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini passwordnya. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang dikata oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, orang yang istiqamah ini kata dia apa? Orang yang ikhlas amalnya bagi Allah. Ini kata Sayyidina Uthman. Orang yang istiqamah adalah orang yang beramal dalam keadaan yang ikhlas. Lepas itu ulama-ulama dahulu dia buat kata kunci ni tuan-tuan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi wahai Tuhanku anta maksudi. Engkau saja yang aku maksudkan ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan keredaan engkau yang aku tuntut. Tidak ada maksud lain. Sebab itu kalau kita lihat akan ulama-ulama yang terdahulu, mereka buat lillahi ta'ala, zahir dan batinnya. Mulutnya lillahi ta'ala dan batinnya lillahi ta'ala. Mereka lebih menjaga batinnya. Kerana batin ini tempat pandangan Allah. Batin inilah tempat isinya ilmu. Batin inilah tempat isinya iman. Batin inilah tempat isinya ma'rifah. Batin inilah tempat isinya ihsan. Kalau kita kotorkan tempat ini, maka perkara-perkara yang baik ini tidak boleh masuk di dalam tempat yang kotor. Hati yang kotor tidak boleh masuk akan perkara yang baik. Saya bagi satu misal tuan-tuan. Misalnya mudah saja. Ini cawan yang bersih. Tuan-tuan masuk air apa, dia akan jadi bersih. Tuan-tuan masuk air kopi, dia jadi bersih. Tuan-tuan masuk air masak, dia jadi bersih. Dan tuan-tuan ada hati nak minum. Tetapi jika di dalam di cawan ini tuan-tuan ada kotoran, tuan-tuan letak sikit saja teh ayam tuan-tuan. Abang Nasir letak teh ayam sikit sini. Kemudian dia tuangkan saya air mineral. Agak-agak saya lalu tak nak minum. Maka bukan air yang salah, tetapi bekas itu salah.
maka bekas ini perlu kita bersihkan. Bekas inilah yang selalu orang biarkan. Bekas inilah selalu orang tidak melihat dan tidak memandang. Mereka sibuk isi air, isi air dan isi air. Sebab itu kalimat yang saya gunakan, zaman ini orang memperkayakan ilmu tapi tidak membudayakan ilmu. Kita perkayakan ilmu, tapi kita tidak budayakan ilmu. Saya bagi satu contoh yang paling mudah tuan-tuan nak faham. Tuan-tuan ingin dapatkan tanaman yang baik. Tuan-tuan ingin tanam cili dan nak buah yang baik. Tuan-tuan boleh beli benih, tuan-tuan boleh beli cangkul, tuan-tuan boleh beli peralatan untuk menanam di mana-mana kedai hardware. Tuan-tuan cari di semua kedai hardware, tuan-tuan akan dapat cangkul, tuan-tuan akan dapat pencakar, tuan-tuan akan dapat benih cili. Tetapi setiap kedai hardware yang tuan-tuan pergi, mereka tidak akan ajar cara tuan-tuan untuk mencangkul yang betul, untuk membuat batas yang betul, untuk menyemai benih yang betul. Ketika kita tidak membudayakan ilmu, pada ketika itu kita cuma ada alat, tetapi kita tidak menggunakan alat kita dengan betul. Sebab itu ketika itu natijah yang kita dapat tidak betul. Ketika natijah kita dapat tidak betul, hati kita sentiasa bermasalah. Kita akan resah, kita akan salahkan benih, kita akan salahkan cangkul, kita akan salahkan itu dan ini. Ketika kita tidak membudayakan ilmu itu sendiri. Sebab itu, apabila ilmu ini kita budayakan, kita amalkan, maka ilmu yang kita amalkan ini adalah barakah. Betul ulama dulu tuan-tuan, dia pesan kat kita dan dia didik kita. Beramallah dengan ilmu itu walau sedikit. Sebab itu apa kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang istiqamah adalah orang yang beramal dengan ilmu yang dia ada, beramal walaupun Nabi kata wa in qalla, walaupun sedikit, tetapi dia istiqamah. Ilmu kita tak banyak tapi kita istiqamah. Kita ada apa guna cangkul yang banyak tetapi kita tak menggunakan alat yang kita ada, maka ia menjadi fitnah atas kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, al-ilmu ilman, ilmu itu dua. Satu ilmu yang diamalkan dan satu ilmu tidak diamalkan. Maka ilmu yang tidak diamalkan ini adalah yang akan melaknat kita besok di yaumul akhirah. Ilmu yang kita amalkan ini yang Nabi kata, ilmu yang barakah. Sampai Allah misalkan kepada kita, orang yang ada ilmu, tetapi dia tidak sampai kepada natijah ilmu. Dia tak amalkan ilmu yang dia ada. Apa kata Allah? Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah misalkan orang ini macam keldai. Kitabnya banyak, ilmunya banyak, tapi dia sendiri tak tahu dan dia tak boleh beramal dengan ilmunya. Sebab itu, sehingga kan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, Al-Quran hujjatul lak wa alaika, kata Rasul. Quran ini boleh jadi hujjah dan dia boleh jadi laknat atas kita. Ilmu ini boleh jadi hujjah dan ilmu ini juga boleh jadi laknat atas kita. Sebab itu yang disebutkan kepada kita tentang istiqamah. Apa kata ulama? Antaranya Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, istiqamah ini katanya iaitu orang yang istiqamah hatinya atas mentauhidkan Allah. Yang ini adalah asas, tuan-tuan. Kita kena jaga perkara ni. Jangan sampai kita ragu dengan Allah. Jangan kita ragu dengan Allah. Sekarang ni kita dah mula ragu dengan Allah. Kita ragu dengan Quran.
Quran sebut, agak-agak kita boleh percaya tak? Allah sebut dalam Quran, salah satu ayat, perniagaan dengan Allah adalah perniagaan yang tak pernah sia-sia. Maksudnya tak pernah rugi. Orang yang direct berniaga dengan Allah tak pernah rugi. Kenapa kita dengan jalan agama ni kita rasa rugi? Kita nak bawa korban untuk agama, kita rasa rugi. Tuan-tuan, Allah bagi kita peluang. Contohnya macam ni. Jika ada peluang untuk kita bina agama, binalah tuan-tuan. Dengan harta kita, dengan diri kita. Sebenarnya Allah nak tengok kita. Ketika agama memerlukan kita, agama memerlukan harta kita, ketika itu kita sanggup tak bersama Allah dan Rasul. Kita melihat keadaan apabila Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka ruang kepada ashabul Rasul untuk membina agama. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya dibagi kepada Rasul. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain. Kita mampu tak macam itu? Walaupun Allah nyatakan kepada kita, satu yang kau berikan kepada aku, 10 rahmat akan kubalas kepada engkau. Sehingga kan 700 kali rahmat yang akan dikurniakan kepada orang yang membina agama Allah. Allah nak tengok kita saja, tuan-tuan. Engkau sayangkan harta engkau ke? Kau lebih sayangkan aku? Mudah ya? Ketika datang saat itu, Allah nak tengok kita. Kau sayangkan harta engkau atau kau sayangkan aku yang telah memberikan kau harta? Dulu kau tak ada harta pun. Dulu kau miskin. Aku kurniakan kepada engkau harta sikit demi sedikit. Lalu kau kata engkau dah kaya dan kau terlupa yang maha kaya itu aku. Yang maha kaya Allah. Kita ini hakikatnya tetap miskin-miskin dan terus miskin. Kenapa saya katakan demikian? Selama mana Allah kurniakan kepada kita harta, kita masih minta lagi dengan Allah. Ya Allah, kurniakan aku rezeki. Luaskan rezekiku. Takkan orang kaya minta lagi, tuan-tuan. Yang meminta ini adalah orang miskin. Tetapi kita masih tak mengakui akan hakikat diri kita. Kita sombong dengan harta yang sedikit. Ketika Allah meminta kepada kita, tijaratan lan tabura, dan Allah nyatakan kepada kita, perniagaan ini tidak akan pernah rugi, kata Allah. Tapi kita tak percaya dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak percaya dan kurang yakin dengan satu ayat Allah, apa yang terjadi pada kita? Kalam ini kalam Allah. Dan orang yang menyampaikan, hanya menyampaikan akan kalam Allah. Kita ukur, tuan-tuan. Lepas itu kita kena muhasabah. Macam mana aku dengan Allah? Macam mana aku dengan Al-Quran? Macam mana aku dengan Rasul? Macam mana aku dengan malaikat? Macam mana aku dengan hari akhirat? Kita percaya atau tidak? Sungguh tak kita percaya dengan akhirat itu sendiri? Mana mungkin orang yang percaya dengan akhirat, dia tak mampu untuk solat sunat? Mana mungkin orang yang percaya dengan mati, dia tak mampu untuk melakukan ibadah? Kalau kita tanya, semua orang percaya, tuan-tuan. Dan apa persiapan kita untuk kematian? Sampai Nabi nyatakan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Dan Allah sebut dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun. Dan apa persiapan aku? Yang ini kena tanda soal. Siapa aku sebenarnya pada sisi Allah? Ini perlu kita terus tanya dan terus tanya. Sehingga kita yakin kita boleh balik bertemu kepada Allah. Hal keadaan kita ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sampai saja kita di alam barzah, kita rasa tenang aja. Tuan-tuan ingat tak ayat la takhaf la tahzan innallaha ma'ana? Apa yang kita takut dalam hidup ni? Apa yang kita selalu gelisahkan, sedihkan dalam hidup ni? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Ayat ini asbabun nuzulnya bukan apa yang saya sebutkan.
tetapi kita besarkan. Boleh tak kita selalu pujuk hati kita, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana? Atau kita tetap rasa takut, kita tetap rasa gelisah, rasa sedih. Kita lupa ke kita ni orang beriman? Kita takut kan tuan-tuan? Bila saat kita memerlukan, maka bantuan tu tak sampai. Takut tak? Kenapa kita takut tuan-tuan? Sebab kita terlupa innallaha ma'ana. Kenapa kita sedih? Kenapa kita gelisah? Ketika orang sekeliling mengecam kita, orang sekeliling tidak membantu kita, membiarkan kita, kita terlupa innallaha ma'ana. Tuan-tuan, Allah nak biarkan kita tak? Allah pernah biarkan kita tak? Sampai Nabi kata, jika engkau lupakan Allah, Allah akan lupakan kau. Jika kau tinggalkan Allah, Allah akan tinggalkan kau. Nabi kata, jangan tinggalkan Allah. Nescaya Allah tidak akan tinggalkan kau. Sebab itu, ada satu hadis daripada Rasulullah SAW. Siapa yang berbuat satu amalan hanya semata-mata kerana Allah, ikhlas. Ikhlas dia bersih. Bersih. Maka kata Nabi, Allah akan permudahkan segala urusan kehidupannya. Dan Allah akan kurniakan kepada dia rezeki yang tidak ada batas, kata Nabi. Tetapi, siapa-siapa yang berbuat amalan kerana dunianya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki sebatas ketentuannya. Tak ada lebih. Orang yang buat kerana Allah min haitsu la yahtasib. Tidak ada batas. Ditambah lagi, bonus lagi tuan-tuan. Ini hebatnya. Apabila kita ikhlas dalam kita beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Susah tuan-tuan nak dapat ikhlas ini. Sebab syaitan sentiasa ada dekat kita. Nafsu kita sentiasa pujuk kita. Larilah, larilah, larilah. Ini perangai nafsu. Inna nafsa la'ammaratu bisu'. Nafsu yang jahat, diri yang jahat. Sebab kita tidak bermujahadah, berusaha untuk sampai kepada mutmainnah. Kita tak ada usaha pun. Saya tanya diri saya, apa usaha saya daripada lawamah, daripada ammarah, usaha kita mencapai kepada mutmainnah? Apa usaha kita? Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, selama kita hidup, apa usaha kita untuk mencapai kepada mutmainnah? Ustaz, saya tunggu kurnia Allah. Boleh ke orang yang dikurniakan mutmainnah tanpa ada usaha apa-apa? Sampai sekarang kita tak boleh sembahyang sunat rawatib penuh. Sampai sekarang kita tak boleh buat amal soleh. Sampai sekarang kita masih sayang dunia kita. Kita peluk dunia kita. Bolehkah kita capai kepada tahap mutmainnah itu sendiri? Yang mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Kita tak redha dengan Allah. Kita tak redha dengan Quran. Kita tak redha dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia tak salah tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita salah dengan sebab dunia ini. Pangkat tak salah dan ilmu tak salah, tetapi jangan kita salah disebabkan anugerah ini. Ada ilmu salah tak tuan-tuan? Tak salah. Yang salahnya sombong. Ada amal salah tak? Tak salah. Yang salahnya ujub. Karena amal ini anugerah. Ilmu ini anugerah. Maka jangan jadikan anugerah ini menyebabkan kita menjadi persalah pada sisi Allah. Orang semayang ada tak masuk neraka tuan-tuan? Ada. Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim Siapa orang sahun tuan-tuan? Siapa dia orang sahun? Orang tak semayang? Tak, orang salat.
Tuan-tuan, kita sampai sekarang tak beres lagi. Masuk Zuhur satu suku. Kita semayang pukul 3.30, tuan-tuan. Pernah tak kita tanya, aku ke yang masuk Fawailul lil Musallin ini? Apa usaha kita supaya kita ini tak termasuk dalam Fawailul lil Musallin? Apa usaha kita? Kita tetap redha dengan keadaan kita. Di masa mana kita rasa bersalah? Ketika kita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bila masa kita rasa takut kita ini termasuk dalam golongan orang yang menerima neraka wil Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kita kena mujahadah, tuan-tuan. Mujahadah, kita tak boleh kata diri aku baik. Oh, saya dah kuliah macam ni baik. Siapa tahu yang saya ini juga termasuk dalam golongan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita semayang, tuan-tuan, tapi kita tak lepas lagi menjadi ahli neraka Allah. Boleh tak kita tenang, tuan-tuan? Kita percaya tak ayat fawailul lil musallin ini? Kalau kita percaya, maka kita kena berubah dan bertindak daripada sekarang. Memang kita semayang, tuan-tuan. Itu yang selalu saya kata, salat. Bila kita telah salat, jangan kata kita telah selesai. Bila kita telah puasa, jangan kata kita telah selesai. Kerana Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan kepada kita, ada orang yang puasa pada siang hari, tetapi yang mereka perolehi haus dan dahaga. Lapar dan dahaga, kata Nabi. Maka selesaikah dengan kita puasa? Bagaimana yang puasa kita menjadikan orang yang dipilih oleh Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semakin kau puasa, semakin kau jadi hamba yang takut kepada Allah. Allah kurniakan kepada engkau khasyah, takut dan terus takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah, tuan-tuan. Saya muhasabah diri saya, tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan. Tak guna kalau kita mengaji, tuan-tuan, kita tak boleh berubah jadi baik. Kita tak nak himpun jangkul, tuan-tuan. Kita tak dapat hasil daripada alat yang kita ada. Kita ada cangkul walaupun satu, tapi buatlah batas sedikit demi sedikit setiap hari. Akhirnya kita boleh tanam benih sayur dan akhirnya kita boleh menerima natijahnya, buah-buah daripada sayur tersebut yang kita tanam. Bila nak kita tak dapat ni, tuan-tuan, sayur yang kita tanam, natijah yang kita telah lakukan, yaumul akhirah. Mana ada orang mencangkul senang, tuan-tuan? Ada ke? Tangan dia pecah, tuan-tuan. Tangan pecah, panas, kulit jadi hitam. Di syurga ni susah. Boleh senang-senang, tuan-tuan. Makan banyak, enjoy. Ada duit, ada gaji, pergi cuti, masuk, pergi luar negara. Lepas tu nak masuk syurga. Itu ke yang kita pegang selama ni? Mudahnya syurga Allah. Jika begitulah mudah syurga Allah, sahabat dulu tidak perlu mati syahid. Jika mudahlah syurga Allah, sahabat dulu tak perlu tinggalkan keluarganya. Jika mudahlah syurga Allah, Sayyidina Abu Bakar tak akan temankan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Jika mudahlah syurga Allah, Sayyidina Ali tidak akan menggantikan batang tubuh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mudahlah untuk masuk syurga, maharnya mahal, maharnya besar. Bersungguh-sungguhlah saya dan tuan-tuan. Kemudian apa kata ulama, orang yang istiqamah. Hasan al-Basri pesan kepada kita. Mereka yang istiqamah adalah mereka yang melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat zahir batin. Laksanakan ketaatan zahir batin. Jangan melakukan taat yang zahir, meninggalkan taat yang batin. Mana taat yang batin? Sombong haram. Tawaduk wajib. Jangan kita sombong, tuan-tuan. Riak haram, ikhlas wajib. Ikhlaskan diri kita dengan Allah.
Ikhlaskan akidah kita, ikhlaskan amalan kita. Biar kita jadi orang baik. Di mana apa pun kita berada, tuan-tuan, biar jadi kita orang baik. Kita tak nak ubah diri kita. Dan kita tidak mahu Allah ubah diri kita. Jika tidak ada doa daripada Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jaga, tuan-tuan. Benda ni benda besar sebenarnya. Dan apa kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik amalan kepada Allah yang berterusan walaupun sikit. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya Allah tak minta tak banyak pun pada kita, tuan-tuan. Banyak ke, tuan-tuan? Dalam setahun Allah minta zakat yang wajib RM7. Perak berapa? RM7. Setahun kita dah dapat berapa puluh ribu, tuan-tuan. Kalau orang gaji 2,000 sebulan, setahun 24,000. Allah minta RM7 setahun. Wajib bagi aku. Itu pun kita berkira, tuan-tuan. Oi, mahal lah RM7. Saya makan beras cat rambutan aja. Allah bagi kau tak kira kan? Apa yang kita telah buat? Padahal Nabi SAW bagi tahu kita, antara perkara yang kita akan ditanya besok di yaumul akhirah. Sampai saja pijak saya di padang mahsyar, kita tak boleh tinggalkan padang mahsyar sehinggalah kita selesai menjawab beberapa perkara yang akan ditanya oleh Allah. Antaranya harta. Allah akan tanya, yang mana kau dapat? Ke mana kau nak bagi? Ke mana kau nak salurkan? Biar harta kita yang ada dalam dunia menjadi harta akhirat. Ke cari penat-penat semua, kemudian tinggal. Orang lain habiskan. Alangkah bodohnya orang yang ada harta, cari bertungkul lumus siang malam pagi petang, ketika dia balik kepada Allah, harta yang ditinggalkan, waris kita yang habiskan satu persatu. Alangkah bodohnya. Yang kita jadi orang bodoh, tuan-tuan, biar kita jadi orang pandai. Pandai pada sisi Allah, bukan pandai pada sisi manusia kata kita bodoh. Masa engkau hidup, kau habiskan harta engkau pada jalan Allah. Dan tidak ada sejarah yang menyatakan orang yang berkorban untuk Allah dan Rasul, ia miskin di dalam dunia dan miskin di akhirat. Tak ada istilah. Kita percaya tak percaya dengan apa kata Nabi? Dan orang yang istiqamah, tuan-tuan, adalah orang yang mempunyai kekuatan jiwa. Orang yang mempunyai kekuatan jiwa, kata ulama. Jiwa mereka kuat. Kuatkan jiwa kita, tuan-tuan. Macam mana nak kuat jiwa? Satu, rajin duduk dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Jiwa akan kuat ketika jiwa kita dipenuhi dengan nur, cahaya. Kedua, rajin berzikir. Jangan duduk majlis zikir kemudian tak zikir. Kita kena tanya diri kita, hari ni istighfar kita banyak mana? Selawat kita banyak mana? Tasbih kita banyak mana? Walaupun Nabi kata, 2 kalimat yang memberatkan timbangan di padang mahsyar. Hari ni kita baca tak tasbih tu? Ataupun kita senang-senang? Orang yang senang-senang tentu dia dah berat. Kalau orang ringan boleh senang-senang tak, tuan-tuan? Jadi kalau kita percaya apa yang Nabi sebut, kita tak boleh ringankan benda ni. Kecuali amal timbangan kita telah berat, tentu kita ringankan. Ini yang kita kata, orang yang duduk dalam berzikir, tetapi mereka tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala cerita lain, tuan-tuan. Pahala boleh hilang. Sekali mengumpat hilang, tuan-tuan. Sekali hasad, sekali dengki hilang, tuan-tuan. Habis. Lepas itu pahala boleh hilang. Sebab itu, beramallah, kemudian peliharalah amal itu supaya amal ini tidak rosak. Ketiga, kena ada sahabat
yang boleh selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari sahabat ni. Lepas itu kata Ibn Atta'illah, sahabat ni macam mana? Kata Ibn Atta'illah, perkataannya itu menunjukkan kita kepada kebaikan. Bukan perkataan dia tunjukkan kita kepada kejahatan. Kawan kita ni suka sangat buka aib orang, tinggalkan dia. Kawan kita ni selalu mengajak kepada kejahatan, tinggalkan dia dulu. Tinggalkan bukan kita benci, tetapi kita takut kita tidak kuat bersama dengan dia. Di dalam kita membina agama. Ketika Allah berikan kita kekuatan, ketika itu kita kembalilah kepadanya untuk kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tuan-tuan ni saya tak payah mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sambung ayat Quran saya tu, kira tuan-tuan padu tu. Tuan-tuan ni rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa dia orang yang istiqamah? yakni mereka yang bersungguh-sungguh mujahadah untuk menambahkan taufik dan hidayah Allah. Nak dapat istiqamah, kita kena bersungguh-sungguh untuk menambahkan taufik dan hidayah Allah, yakni menambah kebaikan dalam hidup kita. Ini Allah sebut walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ini tanda orang istiqamah. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk tambah kebaikan dalam hidup dia. Tambah kita usaha tuan-tuan, kita tingkatkan sikit. Tuan-tuan, nak buat kerja agama ni susah. Nak beragama susah. Nak beragama ni susah. Lepas itu saya selalu cakap dalam kuliah saya, hatta kita nak bangun malam gagal sampai sekarang. Kita hebat dari mana kita. Tapi kita tak boleh istiqamah bangun malam dan kita gagal dan terus gagal. Berapa tahun kita gagal, tuan-tuan? Setahun, 30 tahun kita gagal. 50 tahun kita gagal. Nak istiqamah setiap malam. Dan kita terus gagal. Dan terus gagal sehingga sekarang. Dan pernah tak kita menangis disebabkan kegagalan kita? Berapa kali air mata kita jatuh ke bumi kerana kegagalan kita dengan amal ibadah, kegagalan kita dengan akhirat, kegagalan kita untuk dekatkan diri dengan Allah. Bila kita menangis dan kita menyesal saat itu. Air mata kita guna untuk apa? Air mata kita ni kita guna untuk apa? Kita tanya diri kita, tuan-tuan. Nabi sebut di dalam hadis, air mata yang berguna besok akhirat adalah air mata yang takutkan Allah. Air mata yang takutkan Allah adalah air mata yang dinilai oleh Allah. Air mata yang sungguh-sungguh berharga pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, siapa dia orang istiqamah? Orang yang istiqamah, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, ayat 69. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sungguh-sungguh, tuan-tuan. Sungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Sungguh-sungguh kita. Di dalam kita berjihad pada jalan Allah. Ni kita sedang jihad ni, tuan-tuan. Agama ni jalan Allah. Kita jangan ambil fokus yang besar, tuan-tuan. Kita ambil yang kecil, diri kita cukup. Aku kena tegakkan agama dalam diri aku. Tegakkan sungguh-sungguh. Sehingga aku benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kadang-kadang saya selalu bercakap dengan perkara ni lah, tuan-tuan. Saya selalu cakap tentang perkara ni. Kita semayang okey, mengaji okey. Tapi bila sampai nikah kahwin, kita gagal. Gagal kita.
Isteri kita conteng-conteng tangan dengan inai, kita gagal. Gagal kita. Dan kita tetap juga meraihkan orang yang majlis yang gagal. Kita kata apa? Apa nak buat? Nanti apa orang kata? Apa nak buat? Pernah tak kita cakap, apa kata Allah jika aku hadir di dalam majlis-majlis yang tidak mengikut perintah Allah? Pernah tak aku tanya? Pernah tak kita tanya, apa kata Nabi pada aku jika aku meraihkan orang yang tidak meraihkan akan perintah Allah? Allah redha tak dekat aku? Allah suka tak dekat aku? Nabi redha tak dekat aku? Nabi suka tak dekat aku? Ketika itu, ketika orang sekeliling kita semua yang melakukan perkara tersebut, maka kita gagal untuk mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal kita, tuan-tuan. Tapi kita orang yang mengaji. Tapi kita tak pernah gagal dalam salat. Kita tak pernah gagal dalam puasa. Kita tak pernah gagal dalam zakat. Kita tak pernah gagal di dalam haji dan umrah. Tapi dalam munakahat kita gagal. Di dalam bab jual beli kita gagal. Dalam bab jinayat kita gagal. Mana mungkin, tuan-tuan? Baik. Kemudian, ini yang terakhir, tuan-tuan, dah pukul 9. Sebab saya nak balik malam ni ke Kuala Lumpur baru. Tuan-tuan tolong doa lah, mudah-mudahan saya selamat ya. Sebab itu kita kena lihat, apabila kita ini istiqamah, hati kita akan terang apabila bekas ni bersih. Bekas ni jadi bersih. Dan hati kita mula terang, tuan-tuan. Sebenarnya, apabila seseorang itu dia melakukan satu perkara, apa aku dapat? Halwahnya istiqamah ini apabila kita ini benar-benar bermujahadah, maka Allah akan lapangkan hati kita. Ini tanda orang istiqamah, hatinya akan lapang. Sebab itu, apa yang disebut oleh sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Rawahul Hakim dan Baihaqi, idza dakhala an-nur, idza dakhala an-nur al-qalba infasaha wa insharaha. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. Ini hadis yang terakhir. Apa kata Nabi SAW? Apabila nur cahaya itu memasuki dalam hati, cahaya itu ada dalam hati kita. Iman, Islam, makrifah, ihsan. Dan kita istiqamah di dalam melihara akan cahaya itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah alamat yang demikian itu ya Rasulullah? Bila cahaya itu masuk dalam hati, kata Nabi, lantas hati itu menjadi luas dan lapang. Orang beriman ni dia tenang, tuan-tuan. Orang beriman ni, ini tanda orang beriman dan orang kafir. Orang beriman, Allah berikan kepada dia dunia, dunia ini jadi tenang dekat dia. Orang kafir, Allah berikan kepada dia dunia, dunia ini menjadi masalah dan kegelisahan dalam hati dia. Lalu kita tanya, selama aku hidup ni aku gelisah kat mana? Selama kita hidup ni kita gelisah di mana? Beza kan, tuan-tuan? Beza kan? Orang kafir mana pernah cukup dengan dunia ni? Pernah tak dia cukup dengan dunia ni? Tak pernah, tuan-tuan. Sebab itu dia tetap gelisah. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang kafir,
Oh, mati susah oh. Betul tak Abang Nasir? Kan? Mati susah oh. Kita orang cari wang untuk mati. Hidup pun susah, mati pun susah. Betul cakap Piramli tuan-tuan. Qala Piramli. Orang Islam, orang mukmin, hidup tak susah. Kenapa hidup dia tak susah? Innallaha ma'ana. Orang beriman dengan Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya. Tuan-tuan pernah belajar tauhid tak? Tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau sifat 20 kita mengaji, Allah ini zat yang maha kaya. Saya tanya dengan tuan-tuan. Kita pegang, percaya, yakin Allah maha kaya. Kita ni hamba kepada Allah yang maha kaya. Tuan-tuan, saya bagi satu analogi. Ayah tuan-tuan kaya, tuan-tuan risau tak? Ayah tuan-tuan billionaire. Bukan millionaire. Kita up sikit lagi. Agak-agak tuan-tuan risau tak? Risau? Abang Nasir risau kalau ayah Abang Nasir kaya? Aku tak dapat, Ustaz. Dah tentu dapatnya. Oh, dapat. Abang Nasir lah satu-satunya waris tunggal. Alhamdulillah. Abang Nasir agak-agak gelisah tak? Sebab Abang Nasir, kita yakin ayah kita kaya dan harta itu hartaku. Dan kenapa kita tak yakin Allah maha kaya dan aku hamba kepada zat yang maha kaya? Kenapa kita gelisah? Sekarang ni kita percaya tak Allah maha kaya? Baik. Saya nak tutup ni. Hadis ni tak habis lagi tapi saya ambil masa sikit lagi. Kita belajar tak? Allah bersifat, wajib bersifat dengan baqa. Maha kekal Allah. Kenapa kita percaya kepada yang fana daripada yang kekal? Selain Allah binasa. Kenapa kita yakin kepada yang binasa daripada yakin yang kekal? Kenapa kita mengadu kepada yang binasa? Kita tidak mengadu kepada yang kekal. Kenapa kita sangat-sangat berharap kepada yang binasa? Kita tidak sangat berharap-harap kepada yang kekal. Tahu lain, percaya lain. Tahu lain, percayalah lain. Jadi dunia ni binasa ke kekal? Akhirat itu, kenapa kita percaya kepada dunia lagi dari percaya kepada akhirat? Ini persoalan kita. Sebab itu soalan yang pertama apabila kita masuk saja di alam barzakh, man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Tuhan yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, sampailah mutakalliman. Lulus tak lulus? Dunia ini tempat ujian kita untuk kita dapat menjawab Allahu Rabbi. Tapi kalau dalam dunia ni kita gagal macam mana? Boleh tak jawab Allahu Rabbi? Saya jawab, tuan-tuan jawab. Jangan jawab dekat sini, jawab dalam hati. Ketika kita ada jawapan itu, masa ketika itulah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang besok diterima oleh Allah. Apa kata Nabi SAW bila sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada tak alamat dia? Baginda menjawab, kembali kepada negara yang kekal abadi, iaitu akhirat. Menjauhi sebuah negara yang menipu, yakni dunia. Itu tanda dia. Bila Allah terangkan hatinya, Allah lapangkan hati dia, dia mula lebihkan akhirat daripada dunia. Dan apa kata Nabi? Dan orang ini bersiap untuk menghadap kematian sebelum datang kematian itu. Dia terus siap-siap. Apa yang dia buat hanyalah bekal untuk dia mati, untuk dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya tengok keadaan tuan-tuan pun nak terkencing lah, apalah bagaimana.
Adik saya berhenti setakat ini. Sebenarnya saya pun nak ambil masa juga untuk saya tak kelang kabut untuk balik ke madrasah dan ke rumah. Tuan-tuan tolong doakan insya-Allah ya. Tuan-tuan tolong doa. Sebelum saya tutup ni tuan-tuan, sebenarnya pada malam ni saya nak buka ruang untuk tuan-tuan bantu Abang Nasir kita untuk bantu selesaikan ada perkara apa bang? Untuk proses. Jangan malu-malu bang, jangan malu-malu. Proses untuk tukar nama. Baik. Jadi Abang Nasir perlukan RM6,000. Betul bang RM6,000. Jadi saya harap malam ni kita dapat selesaikan RM6,000 tu. Supaya begini ya tuan-tuan. Ini bukan Abang Nasir tau. Ini bukan cerita Abang Nasir. Ini cerita perniagaan kita dengan Allah. Dan apa yang dia buat, apa yang kita lihat, adalah semata-mata untuk ummah. Dia siapkan apa yang disebut oleh Abang Nasir tadi. Dan kita pun tengok. Jadi sebenarnya ini bukan kira siapa-siapa yang melaksanakan perkara ini. Kita tidak mampu untuk buat macam dia. Kita tak mampu tuan-tuan. Kita tak sekuat macam dia tuan-tuan. Saya rasa Abang Nasir dulu mu'alaf. Abang Nasir mu'alaf ke dulu? Bukan kan? Saya masuk Islam 1989. Asalnya bukan Islam. Asal bukan. Jadi maklumat saya dapat betul lah. Tuan-tuan, kita orang Islam sendiri, ayah kita Islam keluar-keluar Islam tuan-tuan. Keluar-keluar diazankan. Abang Nasir keluar-keluar tak diazankan. Tak tahu apa yang dibacakan pada Abang Nasir dulu. Bang, saya seluruh ni bang. Abang jangan kecil hati dengan saya tak? Baik. Kita keluar-keluar, ayah kita azankan. Kita tak mampu buat kerja apa yang Nabi buat. Semoga kita ada bahagian dalam kerja ni. Malam ni, untuk kos tukar nama itu katanya proses. Dalam bahasa orang putih saya tak tahu apa dia. Apa dia ini? Proses apa saya tak tahu. Tapi tak payahlah kita sebut proses tu. Tapi saya nak malam ni, saya nak cari orang yang boleh kongsi-kongsi untuk kita selesaikan RM6,000. Saya ambil masa 5 minit malam ni. Kita buat pengakuan saja. Abang Nasir ada account bank. Yang kita boleh kongsi-kongsi tak cukupkan untuk cukupkan RM6,000. Boleh tak? Ustaz, saya boleh 200. Ustaz, saya 100. Saya bagi 5 minit. Siapa yang boleh buat pengakuan itu? Lepas tu nanti jumpa Abang Nasir. Jangan jumpa saya. Yang nak pakai RM6,000 bukan saya. Nanti tuan-tuan silap pula. Tuan-tuan jumpa saya. Ustaz, ini 200. Saya bawa balik tuan-tuan. Saya tak bagi dah dengan Abang Nasir. Ada tak siapa yang nak mulakan? Aku percaya dengan Allah dan aku percaya dengan akhirat. Mudah-mudahan harta yang aku ni di hadapan sahabat-sahabat ini menjadikan satu jariah aku untuk agamamu ya Arhamar Rahimin. Ada tak? Saya bagi masa, saya akan diam. Kalau dalam 5 minit ni tuan-tuan, tak ada seorang pun yang mahukan apa yang telah dibuka jalan kebaikan ini oleh Allah kepada kita, saya akan tutup. Maknanya tak ada rezeki Abang Nasir malam. Ada tak siapa-siapa nak bagi pengakuan lah? Saya nak berhenti ni sekejap, ambil masa saya minum ke apa. Kalau ada, tolong angkat tangan. Saya bukan minta 6,000 seorang tuan-tuan. Saya minta supaya kita sama-sama. Ustaz saya 100, Ustaz saya 200, Ustaz saya 500, Ustaz saya 1,000. Okey. Abang Nasir tengok muka dia, jangan dia lari nanti. Kita dah ada 500. Abang tolong kalkulator bang. RM500 dah ada. Ada tak? Tuan-tuan, orang yang sayang dunia, besok dunia, harta yang ada pada dia akan menjadi rantai dan belenggu api neraka Allah. Itu je. 100. Bang, campur lagi bang. 600. 100 lagi bang. 700. Atuk macam dengar 1,000 lah. Berapa? 200. Abang Nasir 200. Campur lagi. 200 lagi sahabat kita. Campur lagi 200. 2 kali 200 tu. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, orang yang bersedekah, nama dia tertulis di pintu syurga Allah. Tuan-tuan, 200 tak banyak pun. 100 pun tak banyak pun. Tapi tuan-tuan tak maukah malaikat melakarkan nama tuan-tuan di pintu jannah Allah pada malam ni? Itu saja.
Dan Nabi nak tengok kita dan Allah nak tengok kita. Saya tahu tuan-tuan tengah belah bagi sekarang. Saya tahu tuan-tuan tengah belah bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Kita share-share. Kita share-share. Saya bukan nak 6,000 je tuan-tuan. Kita share-share nak cukupkan 6,000. Saya tak perlu bang. Okey, sahabat kita 500 bang. Abang Nasir. Abang jangan tambah kosong lagi satu tau. 500 je 2 kosong bang. Bukan 3 kosong. 100. Nanti jumpa Abang Nasir sendiri ya. 100. Kita nak selesai. Kita tak mampu buat kerja ni. 200 muslimat ada 200 orang. Ada satu lagi muslim. Akak macam ni ke macam ni? Kalau macam ni lain tu kak? 200. Dah bang. Lagi ada tak siapa-siapa? Siapa lagi mampu? Akak angkat tangan lagi. 200. Alhamdulillah. 200. Saya jangan confuse nanti kak. Akak buat ciupak macam tu macam ni. Ke 200 kak Alhamdulillah. 100. Alhamdulillah. Akak angkat tangan lagi ke? Berapa cakap? RM50. Tu duit tabung dia bang. Duit tabung dia tu. Seorang kanak-kanak mampu keluarkan duit tabung dia untuk agama Allah. Berapa? 100. 100 ke 1,000? 100. Okey, 100. 100 lagi, ada muslimat 100. Bang, berapa bang? 2,500. Dah dapat 2,650. Okey. Ada orang nak bagi 2,000 bang. Saya angkat telefon sekejap boleh? Mana tahu kod dia nak bagi duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rupanya bukan bang. Minta maaf. Saya tengok mesej. Ada lagi tak? 200? Okey, ada muslimat RM200. Bang, campur bang. Dah ada 2,000 tadi Betul? 2,000 bang, tulis bang 2,000. Lagi tambah lagi 2,000. Jadi 2,000. Tadi dah. Tak apa, saya angkat telefon bang. Salam. Ya. Amin ya rahman rahimin. Boleh. Baik. Bang, 2,000 bang, orang telefon saya. Mudah-mudahan orang yang menyumbang pada malam ini Allah catat namanya dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Bang, terima kasih bang. Amin ya rahman rahimin. Terima kasih bang. Ada lagi tak? Tak apa, itu Abang Nasir tuntut hak abang dengan Ustaz Rasdan, insya-Allah. Abang jangan gaul kepala bang, jangan gaul kepala. Nanti abang sujud syukur dengan Allah. RM20. Abang tulis bang RM20. Ni jenuh saya bang, saya nak angkat telefon ni. Assalamualaikum. Saya bercakap, tapi saya tengah kuliah ni. Tak apa. Tak boleh, saya tengah kuliah ni kak. Saya tengah kuliah. Baik. Bang, bukan bang. Ada lagi tak? Ada lagi tak siapa-siapa? Last. Ni, pintu syurga nak tutup. Ya? RM100. 100. Akak 200. Okey bang, 100 campur 200 bang. RM10 ke 100? 100, Masya Allah. Ada lagi tak? Semua nak masuk syurga ni. Ada masuk lagi 200?
Alhamdulillah, mudah-mudahan selebihnya kita boleh bayar untuk duit kedai, untuk duit yang kita buat. Selebihnya kita serah ke abang, abang Asri pula. Saya dah lupa, saya ni nak mati lah bang. Dengan Abang Nasir, saya serahkan. Saya angkat ke telefon. Saya tak pernah lagi ni bang, saya angkat telefon masa kuliah sebab abang je. Assalamualaikum Abang Islam. Salam. Ya, ya. Ya betul. Ada orang nak bagi abang RM400. InsyaAllah bang. Terima kasih. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, tak pernah bang. Saya dah macam jual saham, bursa saham ni bang. Dia dah macam bursa saham ni. Ada bursa saham. InsyaAllah. RM150. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan barakah. Barakah dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bang, saya minta maaf ya tuan-tuan, saya minta maaf malam ni saya main telefon. Alhamdulillah. Minta maaf ya Abang Nasir, minta maaf semua ya. Okey, alhamdulillah. Ada lagi tak? Ada lagi? 100, masya-Allah. Sedar tak semua orang ni? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita inilah insya-Allah kalau ada apa nanti kita akan sahabat-sahabat yang ingin menginfak lagi selesaikanlah ya. Boleh jumpa dengan Abang Nasir insya-Allah ya. Masya-Allah ya. Okey. Okey bang, ada berapa jumlahnya bang? Abang kira yang ini je dulu. Abang kira yang dah sedia ada. Berapa bang? Sekarang sedia ada berapa? Saya nak tutup ni. 8020. 8020. Apa benda tu bang? 8020. Okey, 8020 dan insya-Allah ada daripada hamba Allah. Tambah lagi 5,000 bang. Tambah lagi 5,000 situ. Allahu Akbar. Berapa jumlah ni? 13,000 tu. Alhamdulillah, kutipan kita yang ada sekarang adalah 13,000. Berapa? RM13,020. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ia akan kabulkan dan akan mudah-mudahan nama kita tertulis dalam pintu jannah Allah sebagai babus sedekah. Ya, di pintu sedekah di jannah Allah. Sebab sedekah ni susah, sedekah ni susah sebab dia akan membersihkan sifat mazmumah kita. Salah satunya hubud dunia. Kau kasih tak dengan dunia ataupun kau kasih tak dengan aku. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita dan Allah sayang kita dunia akhirat insya-Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, terima kasih atas anugerahmu pada malam ini ya Arhamar Rahimin. Terima kasih dan terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih kau berikan kami peluang untuk berbuat baik pada malam ini ya Allah. Kami mohon kau terimalah amal baik kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun jika dibandingkan dengan amal baiknya dan sedekahnya sahabat-sahabat dulu kami tidak mampu lawan ya Allah. Kami tidak mampu tanding ibadat mereka ya Arhamar Rahimin dan amalan mereka. Tapi kau terimalah amalan kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan kau cabut rasa istiqamah ini dalam jiwa kami ya Allah. Sehinggalah kami mati besok, kami sentiasa istiqamah ya Arhamar Rahimin. Dan khususnya kami dapat menyebut akan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kasih sayang kami ini kepada Engkau dan kepada Rasul dan kepada agamamu. Terus ya Allah, jangan kau angkat dan kau cabut sehingga akhir hayat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam segala amalan kami ya Allah.
Ya Allah, bantulah kami dan tolonglah kami dalam segala amal saleh kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kekuatan atas kami untuk melakukan amal saleh ini, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah Ya Allah, tolonglah Ya Allah, tolonglah Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Ya Allah, sedekah kami yang sedikit ini, Ya Allah. Jika kami sakit, tolong baikkan sakit kami, Ya Allah. Dengan berkat sedekah ini, Ya Arhamar Rahimin. Dan juga apa yang telah Nabi janjikan atas kami, Ya Allah. Ya Allah, dengan sedekah kami yang sedikit dan amal saleh kami yang sedikit ini, Ya Allah. Jika kami ada masalah yang belum selesai, tolonglah selesaikannya, Ya Allah. Berkatkanlah hidup kami, Ya Allah. Berkatkan rezeki kami, Ya Allah. Ya Allah, dengan amal saleh kami yang sedikit pada malam ini, Ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman. Selamatkan kami dari kezaliman orang-orang zalim, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.